Sempena sambutan Hari Pahlawan dan dengan semangat bulan kemerdekaan ini, hulurkanlah bantuan kepada veteran-veteran yang memerlukan dengan menyumbang ke kempen tabung pahlawan. Sumbang sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum dan subhanallah, meneruskan perkongsian kita di Assalamualaikum pada pagi ini. InsyaAllah kita bersama-sama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif selaku jurucakap Yayasan Veteran ETM untuk berkongsi tentang mencontohi kepahlawanan Islam. Subhanallah, apa khabar Datuk, sihat? Baik, Alhamdulillah, sihat. Masya Allah, ceria nampaknya hari ini. Alhamdulillah. Hana sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Datuk, kita bercerita tentang mencontohi kepahlawanan Islam. Kalau kita lihat kan, kalau kita lihat sirah zaman Rasulullah SAW kan, banyak sebenarnya pejuang-pejuang di zaman Rasulullah yang boleh kita contohi dari segi keberanian mereka, kepahlawanan mereka, perjuangan mereka dan kecekalan mereka. Dan mungkin Prof boleh ulas sikit topik kita pada hari ini, dan mungkin apakah antara kisah-kisah mereka yang boleh kita teladani pada zaman ini, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hanan, para penonton yang dikasihi sekalian, kalau kita berada di Mekah dan Madinah, kita akan dapat rasakan bagaimana perjuangan Nabi SAW dan para sahabat dalam peperangan-peperangan besar. Kalau di Madinah itu ada peperangan Badar, ya, kemudian ada Uhud, dan tempat Uhud, Bukit Uhud itu antara tempat yang akan kita selalu ziarah sebab kita mengingati pengorbanan Nabi dan para sahabat dalam memperjuangkan Islam. Begitu juga apabila kita berada dalam negara kita. Malaysia merupakan antara negara yang suatu ketika dulu pernah dijajah, tapi alhamdulillah dengan kecekalan, ya, dengan kesungguhan tentera-tentera kita, ya, yang mana mereka ini berusaha menjaga negara sebaik mungkin. Sama ada polisnya, sama ada Angkatan Tentera Malaysianya, mereka berganding bahu untuk membantu negara. Termasuk arwah atuk saya. Dia terlibat dengan PDRM, terlibat dengan askar hutan dan sebagainya. Jadi dalam mempertahankan negara daripada penjajah, daripada komunis dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa usaha-usaha ini perlu diambil pengajaran oleh kita anak muda pada hari ini. Yang mana kita dengan mudah, ya, dalam laman sosial, dalam tulisan-tulisan kita menghina negara kita sendiri. Bayangkan, orang yang dah ada negara tak bersyukur dengan negara yang dia ada dan tak bersyukur dengan orang-orang terdahulu yang menjaga negara kita ini, yang menghasilkan kemerdekaan pada negara kita pada 31 Ogos. Kalau kita tak bersyukur dengan negara kita, tak bersyukur dengan apa yang kita miliki pada hari ini, tak bersyukur dengan mereka yang telah bersusah payah menjaga negara kita selama ini, maka kita adalah orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi banyak negara, Hana, pergi ke Yaman. Mereka sedih apa yang berlaku, negara berperang dan sebagainya. Pergi ke Libya pun sama juga. Ke Sudan, ya, mereka semua sedih kerana negara bergolak dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita kena bersyukur Malaysia aman, damai, dan kita masih boleh berpolitik, masih boleh bercakap benar dan boleh memilih pemimpin yang kita inginkan. Tapi pada masa yang sama kita juga mempunyai sebuah negara yang stabil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah, kalau kita lihat betapa pentingnya untuk kita meneladani sirah Rasulullah dan juga kita melihat kembali perjuangan nenek moyang kita yang terdahulu untuk mempertahankan dan juga mengembalikan keamanan untuk negara ini agar kita sama-sama boleh mensyukuri dan menghargai nikmat sebuah keamanan, nikmat Islam itu sendiri. Tanpa pejuang-pejuang Islam terdahulu ni tak adalah nikmat Islam itu datang kepada kita. Subhanallah, kan? Baik.
Okey, kalau begitu kan Prof, mungkin Prof boleh kongsikan satu peluang sebenarnya untuk kita bersedekah pada hari ini dengan tujuan untuk kita menghargai para pejuang-pejuang kita yang telah pun menyumbangkan keamanan dan juga keharmonian negara kita pada hari ini, insya-Allah. Saya sebenarnya terkesima tau. Apabila tabung yang melibatkan veteran Angkatan Tentera Malaysia, tabung pahlawan ini diwawarkan secara meluas termasuk dalam khutbah-khutbah Jumaat. Menjelaskan bahawa kita kena bantu pahlawan-pahlawan kita, veteran-veteran pahlawan Angkatan Tentera Malaysia kita yang telah menyumbang tenaga, masa dan nyawa mereka untuk jaga agama, bangsa dan negara. Sehingga Malaysia menjadi sebuah negara yang begitu dihormati dunia sekarang ni. Jadi oleh sebab itu saya terkesima apabila melihat ada tabung ini. Dulu selalu kalau kita buat kita minta bantuan untuk anak yatim, untuk sekolah-sekolah, sekolah pondok dan sebagainya, untuk masjid surau. Tapi kali ini kita mengubah minda kita mengubah kita punya lanskap pemikiran kita dengan membantu prajurit-prajurit kita. Sama ada veteran atau yang masih ada, dengan tabung pahlawan inilah kita akan dapat bantu mereka. Rupanya ramai dalam kalangan mereka bila kita pergi ceramah, pergi masjid-masjid, ke surau-surau, jumpa veteran-veteran yang mereka ini bawah B40 sebenarnya. Allah. Nak tanggung kos hidup, anak yang masih belajar. Ada yang mereka kena penyakit kronik. Ada pula yang ditimpa musibah, rumah kena bencana alam dan seumpamanya. Siapa nak bantu mereka ni? Dulu mereka bantu kita. Kalau ingat arwah nenek saya cerita, masa komunis datang tu, nampak tentera kita pun Allahu Akbar, rasa lega habis. Dapat berpaut kaki pun cukuplah, walaupun akan mati. Subhanallah. Akan mati, kena tembak ke kena apa. Tetapi dapat pegang kaki tentera ataupun kaki PDRM ketika itu, polis hutan dan sebagainya, dia rasa tenang yang teramat sangat. Satu kelegaan. Satu kelegaan. Jadi diorang dulu pernah menjaga kita. Mereka dulu pernah cuba sedaya upaya menjaga keamanan negara, agama, bangsa. Maka kenapa kita hari ini, alhamdulillah ada sedikit rezeki, kita kongsi. Kita dermakan. Bila-bila masa dia tidak ada tempoh. Sebab ini tabung pahlawan negara kita. Tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia. Jadi kita pakat-pakatlah sumbang. Kita pakat-pakat sumbang, ada rezeki lebih kita masukkan. Sebab dia punya akaun pun senang. Dia ada Afin, dia ada Afin Bank, dia ada CIMB Bank, dia ada Maybank yang tertera sebentar tadi dekat TV Al-Hijrah dan juga laman web yang telah dinyatakan. Masukkanlah. RM10 pun tak apa. Ada orang kata, Ustaz saya tak mampu Ustaz. Kata RM5 je. Jangan risau, RM5 pun duit. Sebab mana dapat membantu. Kalau semua 1 juta orang bagi RM5, berapa banyak dah boleh membantu rakyat yang sedang susah, B40 yang sedang susah dalam kalangan Angkatan Tentera Malaysia. Selain kita menderma di tempat-tempat lain juga. Nampak tak? Allahu Akbar. Jadi ini salah satu sumbangan kita lah. Sumbangan kita yang boleh kita bantu bersama kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia menerusi tabung pahlawan yang sedang diwawarkan secara meluas, sama ada di dalam khutbah Jumaat, sama ada dalam ceramah-ceramah dan juga di media-media sosial pada hari ini. Betul. Dan subhanallah, kita ni pun dah di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Saya kira cukup cantiklah untuk kita ni mewar-warkan bahawa adanya tabung seumpama ini untuk membantu veteran kita, dan mereka adalah orang-orang yang pernah memberikan kelegaan dari aspek keselamatan kepada kita. Apalah salahnya sekiranya kita ni memberikan kelegaan kepada mereka. Betul. Kita melegakan segala kesusahan mereka. Kita membantu mereka, memberikan jalan penyelesaian kepada segala kesulitan mereka. InsyaAllah dengan cara ini kita mempermudahkan urusan mereka, insyaAllah Allah juga akan mempermudahkan urusan kita, insyaAllah. Mungkin Prof, kata-kata akhir kepada mereka semua kan, untuk kita meniupkan kembali semangat perjuangan dalam diri kita ini agar dengan cara membantu para veteran kita ini, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan, saya menyeru sangat-sangat, marilah kita sama-sama membantu. Hidup kita ni Allah dah pesan dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu untuk kita menggarap kasih sayang sesama kita, saling tolong menolong antara kita, tolong bantu sahabat-sahabat kita yang dalam kesusahan, apatah lagi mereka yang pernah menyumbang tenaga, masa,
nyawa mereka untuk negara kita, untuk agama kita yang tercinta ini. Marilah kita sama-sama ajar anak-anak, mari kita pakat-pakat infak. Ya, tak tersalah. Ada orang dia tunjuk kat saya, dia kata, "Ustaz, saya potong setiap bulan RM2, RM2." Masya-Allah. Untuk apa? Untuk tabung pahlawan. Tak apa, walaupun RM2 di sisi Allah sangat besar. Sekurang-kurangnya kita membantu daripada kita hanya melihat dan menengok saja. Jadi kalau boleh, marilah kita sama-sama buat yang terbaik, kerana kalau Nabi SAW ajar kita untuk mengingati syuhada Uhud, mengingati orang-orang yang meninggal dunia disebabkan peperangan Uhud, yang memperjuangkan agama dan bangsa dan juga negara Islam ketika itu, maka kenapa kita tidak buat perkara ini dalam negara kita yang tercinta? InsyaAllah akan dapat pahala daripada sumbangan dan juga usaha kita. Mana tahu hari ini kita tolong orang. InsyaAllah satu hari nanti Allah akan tolong kita. Masya-Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair jazak kepada Profesor Mahdi Datuk Dr. Izhar Arif, selaku jurucakap Yayasan Veteran ETM, di atas perkongsian yang begitu masya-Allah. Sebentar tadi kita akan berhenti lihat seketika. Kembali lagi selepas ini, ada banyak lagi pengisian di Assalamualaikum. Untuk itu jangan ke mana-mana. Sempena sambutan Hari Pahlawan dan dengan semangat bulan kemerdekaan ini, hulurkanlah bantuan kepada veteran-veteran yang memerlukan dengan menyumbang ke kempen tabung pahlawan. Sumbang sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu.